Bendera rasmi Sultan Perak berkibar megah di perkarangan Istana Kinta Ipoh menandakan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bersemayam di istana itu. Hari ini baginda dijadual bertemu dengan 3 pengerusi parti yang mewakili Pakatan Harapan PH iaitu pengerusi DAP Perak Nga Koming, pengerusi PKR Perak Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dan pengerusi Amanah Perak Asmuni Awi jam 11 pagi. Ia selepas ketiga-tiga mereka memohon untuk menghadap Sultan Nazrin susulan kemelut politik di negeri ini. Perkenan itu dibuat Sultan Nazrin seiring duluan sebelum ini termasuk sewaktu pembentukan Kerajaan Negeri Perak pada 2018 dan krisis politik awal tahun ini. Sultan Nazrin akan menerima menghadap pemimpin-pemimpin parti untuk menerima maklum berkait sokongan dan gabungan yang bakal dibentuk sebelum baginda melantik seseorang menjawat jawatan Menteri Besar. Menjadi persoalan ketika ini ialah penjajaran serta gabungan politik yang bakal berlaku bagi membentuk Kerajaan Negeri Perak yang baharu. Ketika ini media belum dimaklumkan sekiranya terdapat individu lain yang akan dipanggil menghadap oleh Sultan Nazrin. Baik, Kedah sebelum ini mengumumkan ia menandatangani satu perjanjian dengan sebuah syarikat usaha sama berpangkalan di Kuala Lumpur untuk melombong elemen nadir bumi REE yang dikatakan banyak ditemui di negeri itu. Perjanjian dengan syarikat itu dipercayai mempunyai rakan kongsi antarabangsa akan membolehkannya mengekstrak mineral yang disebut Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor mungkin bernilai sehingga 60 bilion ringgit. Jadi kita mahu tahu lebih lanjut prospek pembangunan ini untuk Kedah dan negara secara amnya. Untuk itu sudah bersedia di talian melalui Skype adalah Profesor Madya, Dr. Muhammad Riza Osman, pensyarah Fakulti Teknologi, Kejuruteraan Kimia dan Proses Universiti Malaysia Pahang, UMP. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya, Doktor, bagaimana Doktor menilai prospek masa depan bagi pembangunan nadir bumi di Kedah dan Malaysia umumnya? Okey, melihat kepada prospek ni, saya memandang kepada tiga sudut. Tiga sudut dipanggil pillars of sustainability. Bila kita berbicara tentang sustainability ataupun kelestarian, dia berpijak di atas tiga tunjang utama lah, iaitu penjanaan ekonomi, penjagaan keseimbangan alam sekitar dan juga memenuhi tanggungjawab sosial. Jadi bila melihat prospek ni, kita tidak boleh tidak adil lah melihat nadir bumi ini hanya dari sudut ekonomi semata-mata. Tapi perlu dilihat daripada dua aspek yang lain, iaitu alam sekitar dan juga tanggungjawab sosial. Tidak dapat dinafikan prospek ekonomi industri nadir bumi ini memang sangat besar. Misalnya nadir bumi seperti cerium dan juga lanthanum yang banyak digunakan pakai dalam industri petrokimia dan juga pemotoran, dijangkakan dalam 20 hingga 25 tahun akan datang, permintaannya akan melonjak sehingga 700%. Memang tinggilah. Itu belum lagi unsur-unsur yang lain. Dan ini menjadikan permintaan terhadap nadir bumi ini sangat tinggi dan banyak negara mencari alternatif lah selain daripada China sebagai pembekal utama nadir bumi buat masa ni lah kan. Namun yang demikian, ianya perlu ditimbang balik dari sudut keseimbangan alam sekitar. Banyak artikel-artikel dalam sama ada akhbar ataupun artikel-artikel yang saintifik bahawa nadir bumi ini ada kesannya terhadap alam sekitar. Kes seperti di China, di Mongolia kan. Pada tahun 2010 misalnya, negara sini telah mengharamkan pelombongan haram ataupun pelombongan yang kecil-kecilan ni, dan mereka menumpukan kepada satu pelombongan yang lebih sustain supaya mereka mudah mengawal dan menyelia aktiviti pelombongan tersebut. Selain itu, industri nadir bumi ini boleh memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara kita. Namun yang demikian, aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan
perlu diambil berat juga. Jadi pertimbangan terhadap ketiga-tiga aspek tadi ini perlu diberikan perhatian secara holistik bagi memastikan pembangunan industri nadir bumi ini yang lebih mapan dan juga lestari. Ya, Doktor. Mungkin apakah aktiviti pelombongan saja cukup untuk membangunkan industri nadir bumi negara ini atau perlu ada satu pembangunan yang keseluruhan? Betul. Saya lihat kalau tengok kitaran dalam industri nadir bumi ni, dia ada tiga kitar. Dia ada upstream ataupun huluan, ada middle stream pertengahan dan juga downstream ataupun hiliran. Jadi ketiga-tiga kitaran ni dia membentuk satu ekosistem industri nadir bumi lah. Untuk huluan ataupun upstream ni seperti aktiviti pelombongan, negara kita ada pengalaman yang lama, timah dan besi dan sebagainya. Untuk downstream, kita ada banyak industri yang di Malaysia yang menggunakan pakai nadir bumi. Cuma saya lihat connection, ada missing link antara upstream dan juga yang downstream ni tadi, which is middle stream. Dan saya lihat middle stream ni dia menjadi penghubung antara industri huluan dan juga hiliran tadi. Dan middle stream ini merujuk kepada pemprosesan rare earth daripada industri upstream tadi lah. Saya bagi contoh tanah yang diambil daripada pelombongan tu, seperti bauxite, kaolin dan lain-lain ni, ada yang dijual secara pukal ke luar negara tanpa melalui proses-proses tertentu. Which yang tanah tadi itu berkemungkinan mengandungi bahan-bahan nadir bumi yang nilainya tinggi. Jadi bayangkan jika bahan-bahan tersebut, tanah tersebut diproses untuk ekstrak unsur rare earth tadi, dan bahan ini yang diekspor ataupun dijual ke luar negara, maka itu lebih menguntungkan negara lah. Jadi bila pemprosesan itu berlaku dalam negara, secara tak langsung kita ni menjadi sebahagian daripada pembekal rare earth dunia, akan menarik pelabur-pelabur asing ke dalam negara kerana kemudahan mereka untuk mendapatkan bekalan bahan mentah tersebut, dan secara langsung dia boleh mengembangkan industri hiliran ataupun downstream negara lah. Ya, baik Doktor, terima kasih untuk ulasan berkenaan. Itu tadi Profesor Madya Dr. Muhammad Riza Osman, pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses UMP, yang mana kita mendapatkan penjelasan mengenai elemen nadir bumi REE, dan kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa.